Bab yang ke-6, pulang ke Madinah. Operasi ketenteraan dan penyerahan diri kepada Islam. Setelah berjaya membebaskan Mekah dari jahiliah, menang dalam peperangan Hunain, kabilah Arab yang begitu kuat dan besar kalah depan dengan Islam. Nabi pulang ke Madinah dengan penuh kekuatan. Selepas itu datangnya rombongan badal tentera Arab, rombongan kabilah Arab menyerah diri masuk Islam. Islam berkembang dengan pesat. Disebut dalam Quran, idza ja'a nasrul wal fath ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datangnya kemenangan, iaitu Fathu Makkah, engkau akan melihat manusia berduyun-duyun masuk Islam. Masa itu beristighfar, bertasbih, puji-puji dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Umar panggil sahabat-sahabat Nabi, tanya apa makna ayat ni. Jadi banyak orang menafsirkan sekadar kemenangan Mekah saja. Kemenangan Mekah saja. Bila Mekah sudah menang, menyebabkan orang ramai masuk Islam. Betul. Ada lagi. Lalu Sayyidina Umar tanya Abdullah bin Abbas, apa makna? Abdullah bin Abbas kata, Nabi nak mati. Nak mati. Bila Islam tak benar, Nabi wafat. Jadi dia ni tajam. Abdullah bin Abbas ni, dia faham. Jadi Tuhan tak jadi Nabi ni hidup selama-lama, dia bukan Tuhan. Jadi bila Mekah sudah berjaya dibebaskan dan Hunain menang, walaupun mereka awalnya dikepung, kemudian berjaya mengalahkan Saqif dan Hawazin, di mana kaum Saqif berlindung di Taif, kota, iaitulah bandar yang berkota, yang subur. Sampai ini Taif ni satu tanah yang luar biasa, yang subur, macam-macam tanaman, buah-buahan ada di situ, makanan cukup, kebun tak jadi apa. Lalu Nabi suruh bundur balik. Mudah-mudahan mereka masuk Islam, kata Nabi. Dalam perjalanan berlaku peristiwa Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an. Urwah bin Mas'ud inilah pemimpin Saqif, Taif. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah SAW diekori oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang pemimpin Saqif. Pemimpin Saqif ialah kabilah yang tinggal di Taif, yang dihormati di Taif. Setelah menemui Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Terus masuk Islam. Taif ini terkenal dengan keras. Tiba-tiba pemimpin dia, Urwah bin Mas'ud, masuk Islam dan meminta izin untuk pulang ke Taif bagi mengisytiharkan keislamannya dan mengajak Bani Saqif masuk Islam. Minta izin dengan Nabi. Rasulullah, izinkan saya balik ke Taif, saya nak ajak orang masuk Islam. Nak beritahu saya masuk Islam dan nak ajak orang ramai masuk Islam. Rasulullah SAW memberi amaran kepadanya, innahum qataluk, kata Nabi. Mereka membunuhmu, kata Nabi. Jangan. Nanti membalik orang bunuhmu. Kerana memahami perangai keras dan kejahatan mereka. Nabi tahu perangai Saqif ini keras. Penuh lontar Nabi siapa berdarah. Karena kisah yang terkenal, Nabi bila Abu Talib Khadijah mati, Nabi pergi ke Taif. Ajak orang Taif masuk Islam. Dilontar dengan batu. Ini Taif. Lepas buka Mekah, berlawan pula. Dan degil orang Taif ni. Nabi kata, bahaya membalik nanti dia bunuhmu. Kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihim min abkarihim. Kata dia, wahai Rasulullah, mereka lebih kasih pada saya daripada anak-anak mereka. Orang Taif ni sayang saya, Rasulullah. Orang Taif ni sayang ke saya, lebih sayang pada anak. Begitu, dia seorang dihormati. Abu Urwah tiba di Taif dan mengisytiharkan Islamnya.
serta mengajak orang ramai supaya Islam. Dia berbesar, suruh orang masuk Islam. Dia dah masuk Islam, aku ajak kamu semua ni masuk Islam lah. Tiba-tiba dia serang dengan panah. Pakai panah. Panah, ramah pula, mati ya. Dari segenap penjuru, ketika dapat bercakap, dia ditanya berkenaan harga darahnya. Tak mati lagi, dia cakap. Orang main dia tanya harga darah dia. Dengan tegah dia menjawab, karamatan akramani Allahu biha wa syahadatan saqaha Allahu ilayya falaysa fiyya illa ma fi syuhada alladhina qutu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yartahila ankum fadfanuni ma'ahum. Riwayat Ibn Kathir dan Al-Bidayah wa Nihayah. Kata dia, kemuliaan Allah memuliakan aku dengannya, kata dia. Tuhan muliakan aku. Mati syahid yang Allah bawakan kepadaku, tiada lagi padaku malaikat dimasukkan ke dalam kalangan para syuhada yang dibunuh ketika mereka bersama Rasulullah SAW sebelum meninggal kamu. Macam bunuh orang lain kau. Bunuh orang lain itu mati syahid, aku mati syahid, kata dia. Maka kebumikan aku bersama mereka, kata dia. Tanam mayat aku dekat kubur orang mati itu. Apabila Allah SAW menerima kematiannya, terus bersabda, inna mislahu fi qawmihi kamathali sahibi Yasin fi qawmihi. Kata Nabi, bandingannya laksana orang yang mati syahid yang diceritakan dalam surah Yasin dalam kalangan kaumnya yang membunuhnya, kata Nabi. Urwah ni dapat kelebihan. Orang mati syahid disebut kisah dalam surah Yasin. Urwah dapat kelebihan itu, kata Nabi. Bila Nabi kata begitu, memang dia dapat kelebihan itulah. Dan diriwayatkan dalam hadis-hadis, kadang-kadang mereka diberi datang jumpa Nabi rupa Urwah bin Mas'ud. Diberi rupa dia. Rupa Dahyatul Kalbi. Dia ni mungkin orang lawa. Rupa Dahyah dan rupa dia. Ada riwayat demikian. Cerita syahid dalam surah Yasin ramai dalam kalangan umat Islam yang tidak menyedarinya. Jauh sekali untuk mengambil contoh daripadanya. Walaupun ramai yang membacanya sebabnya kerana buta Al-Quran. Banyak kita baca Quran, buta Quran, tak tahu makna. Kita tak surah Yasin tu ada kisah yang menarik. Orang yang dikenali dengan Habibun Najjar, yang beriman kepada 3 orang Rasul, yang dibohongi oleh kaumnya, apabila dia mengisytiharkan imannya lalu ia dibunuh dengan kejam. Firman Allah Ta'ala, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Ayat ni maksudnya, dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari. Apabila tiba di tempat Rasul-Rasul itu dikerumuni orang ramai, dia berkata, wahai kaumku, ikutlah Rasul-Rasul ini. Ikutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu upah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apabila ditanya, adakah kamu telah menerima agama mereka, lelaki itu menjawab, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan? Patutkah aku menyembah Tuhan yang lain daripada Allah?
Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki sesuatu bala menimpa aku, maka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah itu tidak boleh memberi sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu setelah ia mati dibunuh dengan memijaknya beramai-ramai sehingga keluar usus. Dikatakan kepadanya dalam alam barzakh, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, lelaki itu bercakap dalam barzakh, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang apa yang menyebabkan aku diampunkan oleh Tuhanku, dan dia meletakkan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Ini dalam surah Yasin. Ceritanya ada sebuah negeri Antakya. Antakya ni ialah wilayah utara Syria, sempadan dengan Turki. Masih ada Antakya. Di situlah berlakunya cerita ni. Mengikut riwayat, Allah Taala utuskan Rasul. Ada riwayat mengatakan Nabi Isa menghantar utusan. Nabi Isa atau utusan. Ada riwayat kata begitu. Riwayat kata Rasul yang diwahyukan oleh Allah. Kalau ikut Qurannya Rasul lah. Allah Ta'ala utuskan Rasul. Seorang Rasul tak percaya, seorang Rasul tak percaya, 3 Rasul untuk mendukung perjuangan Islam. 3 Rasul ni mengajak orang ramai menyembah Allah Ta'ala, kerana penduduk negeri itu menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Akhlak yang jahat. 3 Rasul ni ajak orang ramai beriman kepada Allah. Orang ramai yang menyorok, mengejek, mempersedakan mereka. Lalu berita 3 Rasul ni diketahui oleh seorang yang beriman, Habibun Najjar. Mengikut riwayat nama dia Habib An-Najjar. Dia tukang kayu, kerja tukang kayu. Bila dengar berita, dia terus pergi. Dia ni min aqsal Madinah, duduk di pinggir bandar. Ulama masyarakat kata duduk pinggir bandar ni orang yang ada pendidikan, ada pengetahuan. Kalau duduk di bandar sangat, leka. Duduk luar bandar, bodoh, tak belajar apa. Begitu. Duduk pinggir bandar, dia mendapat kemajuan bandar, dan di luar ada pengaruh bandar. Ini hikmat orang yang duduk pinggir bandar. Gitu. Jadi, dia mahukan kebenaran. Bila dengar Rasul-Rasulnya dia ejek, dia pun pergi. Dia bersalah pula ke orang ramai. Mengapa kamu tak ikut Rasul-Rasul ni? Rasul ni bercakap benar, cakap betul. Berimanlah pada dia. Dia tak minta upah. Rasul-Rasul tak minta upah pada kamu. Mengapa kamu ejek dia, senda? Kalau kamu buat, biar begitu saja pun tak apa. Ni tak. Ejek-ejekkan dia. Biarlah. Nak ikut-ikut, tak mau ikut, sudah bukan paksa. Tapi dia ejek-ejek. Bila orang ramai degi, dia terus mengisahkan diri dia beriman. Sebaik saya isah dia beriman, orang ramai tangkap dia, pijak ramai-ramai. Pijak ramai-ramai, ligang sampai keluar perut. Tubi usus daripada tubuh dia. Ramai orang pijak. Quran mengatakan, sebaik saja roh dia masuk di alam roh, dia bercakap lagi. Ini mengatakan ahli pidato alam dunia dan alam barzakh. Sarah lagi. Sampai mati itu dalam barzakh sarah lagi. Ya laita qaumi ya'lamun. Kaum aku tak tahu ke aku di mana sekarang. Itu ucapan di alam barzakh. Belum baru tu di alam dunia. Ini ahli pidato 2 alam. Kalau 2 alam ni, kalau kita menatang tak boleh makan 2 alam. Atau darat laut ni tak. Alam dunia dan alam barzakh. 2 alam. Tuan beri kebolehan. Dia anggap sebagai seorang yang syahid. Yang syahid akbar. Syahid yang paling afdal. Maka lahir dalam kalangan umat Muhammad SAW seorang yang masih syahid, bertokoh syahid dalam surah Yasin. Iaitulah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Nabi sendiri istihad, dia ni syahid Yasin di kalangan umat aku. Kata Nabi. Dia mendapat kelebihan. Dia ni berbani Saqif. Operasi ketenteraan dan pencerahan diri kepada Islam. Wallahu a'lam.